Tuan-tuan, Haji Ali ni tuan-tuan berapa jam tadi? 2 jam je. Acong berapa jam tadi? 4 jam. Haji Ali lepas 2 jam kat Lanang Jagung, dia balas balik kat kedai kopi 5 jam. Mana nak dapat? Tuan-tuan, mana ada satu benda istimewa tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang orang kita suka mengharap sangat keajaiban. Tu sebab tuan-tuan, kadang-kadang orang lepas ceramah jumpa saya, nak minta air tawar penerang hati untuk anak dia, aku tak bagi. Saya tanya dulu, dia ni ada baca buku tak pakcik? Rajin ulang kaji tak? Kuat main game tak? Kalau kuat main game, buku tak pegang, sorry lah aku nak bagi. Dia melanggar sunnatullah. Bahasa mudah macam ni lah tuan-tuan. Ya, kalaulah tuan-tuan rosak kereta sebagai contoh, ini jangan tipu ya kat masjid ni. Rosak kereta dan perlu repair kereta tuan-tuan. Tuan-tuan percaya untuk hantar repair kereta kedai Melayu ke kedai Cina? Jujur. Assalamualaikum. Aku tanya ni, jawablah. Balik kan? Gurau tuan-tuan. Kedai Melayu ke kedai Cina tuan-tuan? Tuan-tuan rosak kereta, tuan-tuan perlu repair, tuan-tuan lebih percaya hantar kedai Cina ke Melayu? Jujur tuan-tuan kat masjid ni. Cina itu tuan-tuan yang jawab. Hantar kedai Melayu tuan-tuan, janji 3 hari, seminggu tak tentu siap. Kalau siap pun tuan-tuan, buat tak senonoh, kena hantar repair balik. Harga nak tinggi. Tegur sikit tuan-tuan, tarik muka. Ni ke Islam tuan-tuan? Cuba hantar kedai Cina tuan-tuan. Hantar kedai Cina tuan-tuan, janji 5 hari, 4 hari dah siap. Buat senonoh, tak perlu hantar balik semula. Harga standard market price. Tegur sikit, tak kecil hati, tak tarik muka. Tak apa mah, biasa. Tuan-tuan, bahasa mudah lah tuan-tuan. Ya, kalaulah tuan-tuan ada seorang Cina ni, bayangkan Cina ni dia baik hati, pandai mengurus, jujur, amanah, boleh bawa bincang bersama dengan orang-orang yang baik. Tu Cina tu seorang, walaupun dia kafir. Seorang lagi tuan-tuan, Melayu, mengaku Islam lah, IC Islam, pakai songkok tinggi macam Islam, tapi tak pandai mengurus, tak jujur, korupsi, makan rasuah, main betina, bersekongkol dengan orang jahat. Tuan-tuan nak pilih mana tuan-tuan? Melayu tadi ke Cina tadi tuan? Assalamualaikum. Aku tanya ni, Melayu ke Cina tuan-tuan? Ini kena clear. Kena clear. Bahasa yang mudah lagi tuan-tuan. Bahasa yang mudah. Ya. Saya pergi bulan 12 tahun lepas ke Jepun tuan-tuan. Masa pergi tuan-tuan, saya ingat Jepun ni tuan-tuan, Allah, Islam dah tuan-tuan, Islam dah ingat dah. Cuma tak ada akidah je. Punctual masanya, hormat sesama sendirinya, barang tak hilang letak kamera dekat kereta api tertinggal, dipulang balik, bersihnya lagi. Cerita bab bersih cukuplah tuan-tuan. Masuk tandas dia confused, ini tandas ke bilik ni? Bersih tuan-tuan. Kena pula tandas yang mahal sikit, hotel-hotel mahal tuan-tuan, siap berkapet tuan-tuan, boleh sembahyang. Dah lah kapet, mangkuk tandas dia pula keluar aircon tuan-tuan, biar punggung sejuk. Musim panas jadi sejuk, musim sejuk dia jadi suam. Oh tuan-tuan, bersih, wangi. Setengah yang mahal, dekat dia punya pintu pun ada TV. Biasa TV tu rancangan bola, tak tahulah kenapa bola, mungkin psikologi kot tuan-tuan, supaya tuan-tuan bila bola tu gol, bawah pun gol. Mungkinlah. Cuma bimbang tuan-tuan, bola tak gol-gol. Confused tuan-tuan. Itu tuan-tuan tandas orang yang tuan-tuan kata kafir. Cuba pergi tandas orang Islam. Saya dah kena dah sekali tuan-tuan. Ada sekali tu sakit perut tuan-tuan. Sakit perut tuan-tuan. Dah nak berak sungguh. Cari RNR tak jumpa-jumpa. Kepala tahi dah keluar. Siap kemek lagi tuan-tuan, kena himpit. Tapi perut dah sakit sangat dah ni. Cari jumpalah satu masjid. Saya rahsiakan tempatnya. Dah nak dekat waktu Zuhur masa tu.
Tuan-tuan, masjid yang satu ni masjid renovate tengah buat baru, tak siap lagi. Masjid lama masih pakai. Inilah tempat paling masuk akal untuk buang najis qada hajat, tuan-tuan. Singgah masuk kiub tandas pertama, tuan-tuan, jam dengan najis, tuan-tuan. Bertakung, berselepat, ya Allah, tak jadi, tutup pintu, masuk kiub tandas yang kedua. Kiub tandas kedua teruk juga, tuan-tuan. Tapi tengah-tengah masuk, tuan-tuan, baru nak tutup pintu, engsel selak pula tak ada. Tak selera, tuan-tuan. Bimbang, tuan-tuan, berak, jiwa tak tenteram. Tengah-tengah berak pula orang tolak nanti, "Hui, Ustaz Sabri." Lagi bahaya, tuan-tuan. Tak jadi, tuan-tuan. Pergilah masuk kiub tandas yang ketiga. Kiub tandas ketiga, tuan-tuan, ya Allah, teruk juga, tapi okeylah sikit. Baru cek air, nak buka pilih air, lembut, dia macam pegang agar-agar. Terpegang tahi rupanya, tuan-tuan. Allah, potong steam, tuan-tuan. Basuh balik, ya Allah, macam mana nak buat ni? Perut dah sakit, tuan-tuan, tapi terpaksa buat pilihan. Buat pilihan punya pilihan, tuan-tuan. Yang tengah tadilah saya rasa paling masuk akal, tuan-tuan. Yang tak ada engsel selak. Itulah kali pertama, tuan-tuan, aku qada hajat sambil tolak pintu tandas. Gangnam style, tuan-tuan. Allah, itu apa? Masjid. Orang Islam punya tandas, masjid lagi, tuan-tuan. Ni ke Islam, tuan-tuan. Itu sebab Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia katakan, aku pergi ke kota Paris, aku melihat Islam di sana. Tetapi aku pergi ke negara Mesir yang mendakwa majoritinya Islam dan mendakwa hukum Islam dan pemerintahan Islam dan negara Islam, tetapi aku melihat kekufuran di situ. Tuan-tuan, Haji Ali balik cerita jagung balik tadi, ketuk kepala. Allah, aku malas rupanya. Dia pun insaf, tuan-tuan. Bila dia insaf, dia berazam 2014. Begitu juga sempurna maudud Rasul, nak jadi seorang yang rajin. Sebab syurga hanya terima orang yang berdisiplin dan orang yang rajin. Maka ketika tu dia berazam, pukul 8 nak keluar, balik pukul 12 sama macam Ahcom. Tapi malam macam biasa, maintain, tuan-tuan. Pukul 3 tahajud, subuh berjemaah kat masjid daerah, duha package. Tuan-tuan, bila tu dah buat macam tu, pukul 8 keluar, balik pukul 12 sama macam Ahcom. 4 bulan yang berikutnya lagi, tuan-tuan. Ladang jagung siapa pula menjadi, tuan-tuan? Haji Ali kah? Ahcom kah? 3 saat sekarang. Haji Ali kah? Ahcom? Jawapannya Ahcom, tuan-tuan. Sebab aku tak boleh cerita lagi. Rupanya, tuan-tuan, Haji Ali guna teknologi wapak kampung style. Style lama, tuan-tuan, tradisional. Sedangkan Ahcom guna teknologi wapak Gangnam style. K-pop Korea dengan Jepun punya. Kemudian, tuan-tuan, Haji Ali pula guna baja cap ayam. Sedangkan, tuan-tuan, Ahcom guna baja yang mahal. Kemudian Haji Ali, tuan-tuan, guna pula racun cap kangkung. Sedangkan, tuan-tuan, Haji Ali guna baja racun yang mahal, Basta 15. So, ladang jagung siapa yang menjadi, tuan-tuan? Haji Ali ke Ahcom? Ahcom lah, tuan-tuan. Itu sebab Rasulullah, kalau kita tengok sirah, kalau ikut, tuan-tuan, Rasulullah ni kekasih Allah, Habibullah. Walaupun kekasih Allah, kenapa Allah tak bantu je Nabi 13 tahun kat Mekah? Sampai susah Nabi dengan sahabat-sahabat terpaksa makan pula kulit binatang yang direbus, laki biji-biji kurma yang dikulum seorang sedikit sebab diboikot ekonomi, diancam bunuh. Kekasih Allah kan, bantu je lah. Walaupun kekasih Allah, tuan-tuan, tak ada advantage. Allah kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib satu kaum, termasuk kamu, wahai Muhammad, sehinggalah kau ubah nasib diri kau sendiri. Tuan-tuan, mana ada keajaiban? Kita perlu ikut sunnatullah. Itu sebab Nabi kekasih Allah pun, tuan-tuan, masa nak hijrah, apa strategi yang Nabi tak ambil, tuan-tuan? Semua buat. Dah rancang, tuan-tuan, unta yang nak naik mana 2 bulan sebelum hijrah. 2 ekor, ini untuk Abu Bakar, ini untuk saya naik. Dah rancang.
Bahkan dah rancang siapa yang akan gantikan tempat tidur aku, Saidina Ali. Dah rancang siapa yang nak tunjukkan jalan pintas yang dekat dengan jalan pantai, iaitu seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraikith. Tapi kafir yang boleh pakai, bukan kafir semua tak boleh pakai tuan-tuan. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Semua ada yang boleh pakai. Nabi kata boleh pakai, dia pakai. Termasuklah Nabi dah berhijrah ke Madinah. Masa berperang, suruh kafir buat senjata, bekalkan pada orang Islam. Tapi kafir yang boleh pakai. Katalah kafir yang tak boleh pakai sekalipun tuan-tuan. Dengan munafik, mana lagi bahaya? Munafik tuan-tuan, sembahyang belakang Nabi tuan-tuan, pakai jubah macam Nabi, jihad sama dengan Nabi. Tapi Quran kata apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau inilah api neraka, yang paling dekat, paling bawah dengan bakaran api neraka, munafik dulu, barulah kafir. Kafir yang memusuhi Islam tadi, kafir harbi. Sebab kafir tuan-tuan, ada yang boleh pakai, yang tak boleh pakai. Harbi tu seorang je. Yang tak boleh pakai pun jelas obor kekafirannya, memang dia anti Islam. Tapi kalau munafik, munafik takrif dia zahirnya Islam, dalam sangat benci dan anti pada Islam. Dia umpama duri dalam daging, gunting dalam lipatan, ataupun api dalam sekam. Mana bahaya tuan-tuan? Kafir ke munafik? Tu sebab Nabi dia selamba tuan-tuan, minta tolong tuan-tuan. Kafir juga tuan-tuan, tapi kafir boleh pakai. Kemudian dia dah rancang juga nak transit dekat mana, gua mana, iaitu Gua Sur. Dah rancang 3 hari. Dah rancang juga tuan-tuan, siapakah yang akan membekalkan perbekalan makanan kat Gua Sur, iaitu Asma binti Abu Bakar. Rancang. Walaupun kekasih Allah, mana ada advantage. Barulah Allah nak tolong. Haji Ali tuan-tuan ketuk kepala kali kedua. Astaghfirullahalazim. Aku rajin-rajin dah, strategi tak tepat. Dia pun insaf tuan-tuan, dia ambil loan dengan marah. Kursus pula dengan Rizda. Ambil teknologi sama pula dengan Jepun dan Korea sekali tuan-tuan. Dapat duit banyak, beli pula tuan-tuan. Bukan baja cap kangkung lagi dah tuan-tuan. Baja mahal, racun pun mahal, teknologi pun terkini, sama macam Chong tuan-tuan. Keluar pun 8 hingga 12 tuan-tuan. 4 bulan yang berikutnya lagi tuan-tuan, ladang jagung siapa pula menjadi? Haji Ali ke Chong kah? 3 saat dia cakap. Tak berani jawab, nampak? Haji Ali ke Chong tuan-tuan? Tak tentu juga Haji Ali tuan-tuan. Sebab kadang-kadang Allah nak uji Haji Ali. Asyaddul bala al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sedahsyat-dahsyat ujian dan bencana adalah para nabi, kemudian yang selepasnya dan yang selepasnya. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim dibakar ke api, kat dalam api yang besar. Adakah tanda Allah benci Nabi Ibrahim? Nabi Allah Zakaria digergaji kepala sampai terbelah 2. Masa kat kepala tuan-tuan, gergaji manual, dia rasa sakit menjerit. Allah tegur, kau kena sabar dengan ujian ini. Kau dah aku tarik title kenabian. Sabar punya sabar, terbelah 2 tuan-tuan. Adakah terbelah 2 dengan gergaji itu tanda Allah benci Nabi Allah Zakaria? Yahya? Nabi Muhammad disusahkan 13 tahun kat Mekah. Adakah tanda Allah benci Nabi Muhammad? Tuan-tuan, ada kalanya ujian yang terkena pada kita, termasuk kepada Haji Ali tadi. Tanda Allah nak naikkan martabat dia di sisi Allah, ataupun nak ampun dosa. Allah is always beside you, Mahir Zain kata. Semua baik tuan-tuan. Tapi biasanya dalam kes yang nombor 3 tadi, Haji Ali lah ada advantage. Sebab Haji Ali ada yang nombor 2 tadi, syariatullah, yang tak ada pada Chong. Biasanya Haji Ali dah lebih. Lepas dia usaha betul-betul, buat betul-betul teknologi, strategi betul, dia pun angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah buat seperti mana yang Islam arahkan, itqan, bersungguh-sungguh dan berkualiti ya Allah. Sekarang aku menadah tanganku ya Allah, merafak sembah kepadamu. Apalah kiranya kau menjaga ladang jagungku agar tidak dilanggar oleh todak ya Allah, ataupun tikus dan sebagainya. Tuan-tuan, Chong boleh buat? Tak boleh. Maka Haji Ali barulah ada advantage. Tuan-tuan, jangan pandang juga sebelah mata bab syariatullah ni tuan-tuan. Mari kita tengok peristiwa yang saya sebutkan tadi.
peristiwa hijrah. Simple je. Tuan-tuan, apa sunnatullah yang Nabi tak buat, tuan-tuan? Gua dah rancang, perbekalan makanan dah rancang, siapa nak hantar Asma binti Abu Bakar, jalan sembunyi dekat dengan jalan laut ditunjukkan oleh Abdullah bin Uraikis pun dah rancang, ganti tempat tidur dah rancang, unta 2 bulan sebelum dah rancang. Bahkan tuan-tuan, tapak kaki Nabi yang jalan kat padang pasir dengan Abu Bakar, ada tak kesan kat padang pasir? Ada. Dia bukan orang halimunan jalan kat udara, ada. Bila ada, tuan-tuan, Nabi juga dah rancang. Siapa yang nak padamkan bekas tapak kaki tu? Iaitu dia telah upah dan rancang Abdullah bin Uraikis, pengembala kambing, Amir bin Fuhairah, pengembala kambing, yang jalankan kambing-kambing dia dekat bekas tapak kaki supaya musuh tak boleh detect perjalanan Nabi ikut jalan mana. Apa yang Nabi tak buat? Tapi walaupun sunnatullah semua dah buat, tuan-tuan, musuh sampai tak depan gua Sur, tuan-tuan? Sampai tak? Sampai. Woi, orang strategi, jangan poyo sangat. Ustaz, saya dah duplicate cara bisnes dia, Ustaz. Sebiji, Ustaz, confirm saya berjaya. Siapa mengajar confirm? Siapa mengajar confirm? Kita hendaklah menuju kemenangan. Confirm dengan cara ini boleh menang. Confirm ke, tuan-tuan? Mana ada istilah confirm dalam Islam, tuan-tuan? Nabi apa usaha yang dia tak buat, tuan-tuan? Semua, tapi musuh sampai depan gua Sur. Dia buat dalam liputan sejarah, tuan-tuan. Kalaulah Nabi, tuan-tuan, ataupun musuh tunduk sikit je ke bawah, sejarah mengatakan la ra'ana, Abu Bakar kata, mereka pasti akan melihat kaki kami yang terjulur sikit kat gua Sur yang tak berapa besar tu. Tuan-tuan, gua Sur, tuan-tuan, yang tutup adalah sarang labah-labah. Tuan-tuan, yang tutup pintu gua Sur bukanlah ular yang bercabang kepala 7, bukan gading gajah yang ada 7 cabang yang tajam, sarang labah-labah. Buat apa nak bertikai-tikai sangat sesama sendiri? Ada orang ke tak ada orang, ada orang ke tak ada orang, selak ajalah, tuan-tuan. Tapi mereka Allah jadikan tak nak selak dan bergaduh sesama sendiri, tak nak tengok ke bawah, balik macam tu aja. Sebab ketika itu ada unsur nombor 2 yang disebut untangible, tak boleh nak sukar. Segala usaha dah tuan-tuan. Abu Bakar pasrah betul, total kepada Allah. Ya Allah, jagalah aku, ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam ada 2 ni, itu sebab unik. Saya sambung sikit syariatullah tu, jangan pandang sebelah mata, tuan-tuan. Baru-baru ni, tak adalah baru sangat, dalam tahun lepas, tercetusnya perang di antara, tuan-tuan, Israel dengan tentera Hamas, Brigade Al-Qassam. Kat Gaza tu lah, yang dekat-dekat seminggu tu. Tuan-tuan, masa peperangan, tuan-tuan, Israel nombor 3 tentera terbaik di peringkat dunia. Disupport pula oleh Amerika. Dia punya jet, tuan-tuan, tak payah pakai pemandu, ada remote control sendiri. Gila, tuan-tuan, canggih. Ada radar penangkis peluru berpandu. Betul, tuan-tuan? Tetapi Brigade Al-Qassam Hamas, tuan-tuan, tentera Islam, tuan-tuan, ada juga peralatan, tapi seadanya lah, limited. Tapi tuan-tuan, bila perang kurang seminggu, salah satu pihak angkat bendera putih, minta tak nak perang, genjatan senjata, surrender. Tuan-tuan rasa siapa? Israel ke Brigade Al-Qassam? Hamas. Bukan Hamas deh, Israel yang tarik diri, tuan-tuan. Pasal apa, tuan-tuan? Dia sebut kat berita 85% sasaran daripada Brigade Al-Qassam Hamas ni, tuan-tuan, kena pada sasaran 85%. Antara yang dah nak kena, tuan-tuan, rumah Perdana Menteri Israel sendiri, Benjamin Netanyahu. Nampak kat internet, dia pun sedang huru-hara lari nak menyelamatkan diri, tuan-tuan. 15% je berjaya ditangkis roket launcher peluru berpandu daripada Hamas. Dia orang pun confused, rosak ke radar kita orang ni? 15% je berjaya ditangkis. Tuan-tuan, rupanya Brigade Al-Qassam ni, tuan-tuan, dahsyat, tuan-tuan. Ramai yang layak, tuan-tuan. Kalau geng-geng kita pergi sana, dia orang ni, tuan, Quran kat bibir, dah ada confirm dah hafiz. Kat bibir, tuan-tuan. Bukan lepak-lepak cerita sport rim, cerita tanah, cerita cucu, tak ada, tuan-tuan, tak ada masa.
Tuan-tuan, antara syarat yang mengujarkan nak masuk Brigid Al-Qassam, tuan-tuan, ya Allah, ramai yang layak, tapi dia terpaksa pilih cream of the cream, terbaik dalam terbaik. Antara syaratnya, tuan-tuan, yang mengujarkan 6 bulan sembahyang subuh berturut-turut di masjid, tak boleh salah. 6 bulan berturut-turut, dan kedatangan di masjid itu, tuan-tuan, mesti di-endorse dan ditandatangani oleh imam masjid. 6 bulan berturut-turut. Tuan-tuan, kita 6 bulan berturut-turut tak pergi pasal Allah Akbar. Macam mana Allah nak tolong, tuan-tuan? Ini kadang-kadang bagus dah, mesyuarat lagi, buat strategi lagi, tak tidur lagi, tampal poster lagi sampai pukul 3, jaga pula lagi poster, tiba-tiba subuh pukul 8. Ini ke, tuan-tuan, Allah nak tolong? Bukan orang sini saya cerita, tuan-tuan. Yang saya cerita ni orang Mongolia dengan Perancis yang kuat makan kangkung. Bukan sini tak ada, tuan-tuan. Jangan kata Allah ustaz celaka perli aku, tidak, tuan-tuan. Maka dua benda ni, tuan-tuan, yang ada pada Nabi, ajarannya unik, indah dan tersendiri. Ada orang kata ustaz buat cerita sendiri kot. Ini ada bukti daripada barat pula. Ada seorang yang bernama Michael H. Hart. Tuan-tuan tahu tu? Dia ni pengarang buku The 100. Dia ni ahli sosiologi, dia itu kaji bintang, kaji matahari, tapi dia juga, tuan-tuan, minat dalam ilmu sejarah. Dia buat kajian 100 manusia yang paling berpengaruh dalam lipatan sejarah. Tuan-tuan, kat dalam buku dia ada beberapa orang Muslim je. Omar Al-Khattab ranking puluh-puluh. Adalah Nabi Isa sikit, ada Nabi Muhammad. Tapi yang paling mengagumkan orang barat sendiri, sebab dia ni pun bukan Islam. Orang barat sendiri, Yahudi sendiri jealous dengan tulisan dan kajian dia, sebab dia meletakkan Prophet of Muhammad ranking nombor 1. Nombor 2 Isaac Newton, nombor 3 Jesus Christ, nombor 4 entah siapa aku tak ingat. Sampai ditanya kepada Michael H. Hart, kenapa kau ni letakkan Nabi Muhammad? Kau pun tak Islam, poyok sangat letak Nabi Muhammad orang nombor pertama, Prophet Muhammad, kenapa? Michael H. Hart pun jawab, Hart asserted that Muhammad was supremely successful in both the religious and the secular realms. Tak betul tak tidak tajwidnya? Tuan-tuan faham tak faham maksud dia? Tak faham? Tak faham? Aku pun tak faham. Aku bantai je, tuan. Mana pula bantai? Ingat ustaz sekarang lekeh sangat ke, tuan-tuan? Maksudnya, tuan-tuan, kalau dalam buku ni, tuan-tuan, kau tak percaya, inilah buktinya. Ni gambar bukunya. The 100 ranking of the most influential person in history. Allahu Akbar. Hart mengesahkan, aku meletakkan Nabi Muhammad ni ranking yang pertama sebab aku tak pernah jumpa manusia yang sangat-sangat berjaya dalam dua aspek kehidupannya. Kehidupan duniawinya dan ukhrawinya. Kehidupan sunnatullahnya dan syariatullah. Allahu Akbar. Apa lagi nak kata, tuan-tuan? Maknanya insan ini, tuan-tuan, perlu di-study, tuan-tuan. Kehidupannya yang sangat hebat ini perlu bukan setakat di-study, akhirnya dicontohi. Tuan-tuan, kita contohkan siapa, tuan-tuan, dalam hidup kita? Kita contoh siapa? Kita tak confident pun pada agama kita. Sibuk nak ikut Turki, sibuk nak ikut Saudi, sibuk kepada agama kita cukup hebat, tuan-tuan. Nabi Muhammad sudah ada dia punya formula, tapi masih lagi mengalami krisis identiti, tak percaya kepada kekuatan agama sendiri. Tuan-tuan yang rahmati Allah, itu, tuan-tuan, sebab kenapa kelahiran Nabi istimewa dan ajaib pada musim bunga. Bukan tak disengajakan, disengajakan, kerana individu yang lahir ini membawa mesej tersendiri dan unik, hebat, kerana ada sunnatullah dan syariatullah. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita dituntut, bukan dirayu, diminta. Minta ni, tuan-tuan, arahan. Kalau rayu ni mungkin pujukan. Minta oleh Islam, oleh Quran, oleh Nabi kita, cinta yang maksimum kepada Nabi, cinta yang bersangatan kepada Nabi SAW. Orang KL, orang muda kata cinta gila pada Nabi. Kalau Datuk Ismail Kamun lagi ganas, cinta gila babi.
Babi gila pun tak ganas macam tu, tuan. Cinta yang bersangatan. Apa dalilnya, tuan-tuan? Dalilnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tuan-tuan faham maksud dia? Tuan-tuan faham maksud dia? Tak faham? Tak faham? Saya faham, tuan-tuan. Sebab dah mengaji. Sebab tak mengaji, cerai. Pencetus Ummah Syahul kata. Maka tuan-tuan, disebutkan tuan-tuan, hadis ini tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu. Sehinggalah aku ni, Nabi kata, tidak dicintai oleh dirinya lebih daripada dia cinta diri dia sendiri. Mak bapak dia, harta benda, anak pinak dan manusia keseluruhannya. Ya Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Nabi number one after Allah. Kau ada apa? Tak sempurna iman. Ugutan apakah ini, tuan-tuan? Ini ugutan yang serius, tuan-tuan. Bukan rayuan, permintaan dan paksa. Kau ada iman, kau cerai, confirm. Tuan-tuan, hadis ini, tuan-tuan, dia ada asbabul wurud. Kalau Quran dia turun, kadang-kadang Nabi tanya, Nabi tak dapat jawab, turun Quran, maka itu disebut asbabun nuzul. Tapi hadis dia tak sebut asbabun nuzul. Bukan semua hadis ada asbabul wurud. Ya, kadang-kadang ada orang tanya, Nabi jawab, maka jawab tu kerana, dan jawab Nabi tu adalah hadis, itu disebut asbabul wurud. Untuk hadis bukan asbabun nuzul. Hadis ini asbabul wurud dia ada kisah, ada seorang yang tuan-tuan cukup kenal. Namanya Umar Al-Khattab. Tuan-tuan kenal Umar Al-Khattab? Kenal Macam pernah jumpa. Umar Al-Khattab berdasarkan ceritanya, tuan-tuan, seorang yang legend, tuan-tuan. Legend dia, tuan-tuan, dia tak pernah kalah kat Mekah. Orang Mekah semua tabik spring. Kau nak buat apa, buatlah Umar. Dalam buku-buku sejarah, Umar ni badan dia cukup tough, lebih kurang macam Hamzah juga. Sebab Umar ni kalaulah dia naik kuda, kaki dia menjejak tanah. Bukan kuda padi, tuan-tuan. Kuda padi aku naik pun jejak tanah. Ni kuda betul, tuan-tuan. Badan dia punya besar dan tough. Mungkin macam ni lah, mungkin lebih lagi lah. Dia punya, tuan-tuan, badan, tuan-tuan, tough dan tidak memakai pelana kuda. Dia lompat terus. Dan tidak juga memakai tali pemacu kuda. Apa ganti dia, tuan-tuan? Telinga kuda. Orang cakap dulu, nak konah telinga kanan, tarik telinga kanan. Nak konah kiri, tarik telinga kiri. Nak pacak, tarik dua-dua. Nak wikang, tolak ke depan. Kuda pun pening kepala, tuan-tuan. Tuan-tuan, Umar bila nak berhijrah ke Makkah, Madinah, Rasulullah dengan Abu Bakar pun senyap-senyap, seluduk-seluduk, transit kat Gua Sur. Umar mana barang, tuan-tuan, senyap-senyap. Dia sangkut pedang kat belakang, tawaf kat Mekah. Habis tawaf kat Kaabah, dia buat pengumuman. Pengumuman, siapakah nak jadikan isteri janda ataupun anak yatim, halang aku berhijrah ke Madinah. Ada siapa berani nak halang, tuan-tuan? Silap besar siapa halang, tuan-tuan. Sebab Umar ini dalam sejarah disebut, iza salaka Umar hazat tariq, salaka syaitan tariqan akhar. Jika Umar lalu jalan hadapan ni, syaitan tak berani lalu jalan yang Umar lalu. Jangan kata lalu, tuan-tuan, dia akan konah baring, telinga cecah jalan raya. Sebab Umar ni, tuan-tuan, didakwa walaupun dia ganas, tapi dia adalah seorang yang ada di pipinya khattul aswadain, 2 garis hitam kat pipi, kerana kuat menangis dan kuat takwa dia. Tuan-tuan, kalau Umar sebagai contoh terdengar bisikan syaitan dan gerak hati, sebagai contoh tahajud lah, konolah tengah-tengah sembahyang tu dia terdengar bisikan ataupun dia terdengar gerakan hati, Umar, kau sembahyang tu tahajud banyak sangat tu, relax lah, bini kau tengah tunggu dekat atas katil tu, tidur dulu. Kalau dia terdengar gerak hati bisikan, dia akan tambah rakaat solat tahajud dia, tuan-tuan. Kalau dalam bab sedekah, contohlah, kalau dia sedekah RM5, contohlah RM5, tiba-tiba tergerak hati,
Ataupun ada bisikan kata, "Oh mak, kau sedekah RM5 tu bajet lagi kang, sekarang GST tinggi."